Baik, Cik, pernah tak mengalami keracunan makanan? Pernah. Saya pernah beli makanan dekat bazar dan ada kena food poisoning lah. Simptom-simptom dia macam Muntah-muntah. Muntah-muntah, lepas tu perut sakit, macam abdomen semua rasa sakit kan. Kaki pun lenguh. Pernah tak awak bertemu dengan seseorang yang mungkin tercekik ke tersedak dan awak tahu tak nak lakukan apa pada ketika tu? Pernah one time saya cuba je lah tepuk dekat belakang dia. Tepuk belakang dia. Tepuk belakang untuk bagi dia keluar balik lah. Waktu tu memang jika tersedak dalam keadaan serta-merta saya memang cuma tepukkan dada dia lah dari belakang. Waktu tu tengah jam, tengah makan gula-gula sambil ketawa, akak-akak dia cocok dia, terus tersedak. Dan sebelum tu memang kami pernah join kelas CPR dekat satu company ni. Dia ajar choking. So automatik akak dia tekan pusat dan terus terkeluar. Gula tu. Hai, saya Sofia dan hari ini kita akan membincangkan tentang keracunan dan tersedak makanan. Keracunan adalah apa jua penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan dan minuman yang tercemar. Walaupun ada yang mampu untuk pulih dengan sendirinya, terdapat juga kes-kes yang teruk sehingga memerlukan rawatan yang intensif. Hakikatnya, keracunan makanan boleh mengakibatkan kematian. Bagi tersedak makanan pula, ia boleh berlaku kepada sesiapa saja pada bila-bila masa. Dan pastinya di sini ada yang merasakan bahawa tersedak ini perkara yang biasa. Pastinya ia bukan sesuatu yang patut dipandang remeh, terutama sekali sekiranya ia membabitkan bayi. Baru-baru ini ramai bayi yang meninggal dunia disebabkan oleh tersedak susu di rumah pengasuh dan sebagainya. Jadi persoalannya di sini, adakah kita tahu cara untuk membantu mereka sama ada dewasa atau kanak-kanak? Kerana kita mampu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ikuti kupasan saya, Kekal Alert. Hi, how are you? Good, thank you. Baik, hari ini saya bersama dengan Dr. Angeline Lee, the wellness doctor. How are you? Good, thank you for having me. Dan pastinya kita ingin mempelajari sedikit sebanyak tentang keracunan makanan. Dan mungkin doktor boleh kongsikan bersama kita apakah sebenarnya definisi keracunan makanan dan bagaimana ia sebenarnya boleh berlaku, doktor? So, keracunan makanan actually adalah satu penyakit yang disebabkan daripada pengambilan makanan atau minuman yang tercemar pada macam bakteria atau parasit atau virus. Kita kena tengok daripada segi macam penyimpanan makanan, penyediaan makanan atau cara masak juga. Mungkin doktor boleh kongsikan antara contoh makanan itu dicemari. Okey, so contohnya kalau makanan yang disediakan dibiarkan dekat suhu bilik agak terlalu lama, contohnya 4 jam lebih, makanan tu dah consider tercemar. Baik. Ada juga satu kenyataan yang saya pernah dengar, doktor, yang dia mengatakan bahawa satu makanan tu walaupun dah lepas tarikh tempoh luputnya, masih boleh dimakan dalam masa beberapa hari atau seminggu. Itu betul atau tidak? Yang itu biasanya kita tak cadangkan lah. So yang itu biasanya mereka akan bagi atas risiko sendiri. So walaupun dia akan bagi makan tarikh yang tamat tu biasanya patutlah ikut. Lebih selamat kalau kita betul. Ya. Doktor, antara mereka yang menjadi penggemar makanan yang mentah seperti sushi, sashimi dan sebagainya, adakah mempunyai potensi yang tinggi untuk mendapat keracunan makanan ni, doktor? Makanan yang istimewa daripada orang Jepun untuk makan satu jenis ikan yang bernama pufferfish. Kalau jenis ikan tu disediakan betul-betul, biasanya keracunan tu macam neurotoksin yang boleh menyebab attack punya sistem saraf lah. Kegagalan organ dan sebagainya. Terima kasih yang diucapkan oleh doktor untuk pengenalan tadi. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Baik, kini saya bersama dengan Dr. Hamizah Razlan, pakar gastroenterologi. Apa khabar, doktor? Baik.
Baik doktor, kita nak mendalami tentang keracunan makanan dan mungkin bagi orang ramai tak tahu nak bezakan antara simptom biasa dengan simptom yang teruk. Jadi apa sebenarnya perbezaan kedua-dua ni? Mungkin yang boleh dimulakan dengan simptom yang biasa dulu. Simptom-simptom untuk keracunan makanan adalah seperti loya, muntah-muntah, cirit-birit, sakit perut, mostly yang macam cramping pain. Ada setengah pesakit akan mengalami kadang-kadang demam dan lemah-lemah badan. Baik. Ataupun sakit kepala juga. Baik. Simptom-simptom yang lebih serius adalah kalau simptom yang saya mention tadi, yang muntah-muntah, cirit-birit itu berterusan. Baik. Selalunya selama 24 ataupun 48 jam simptom ni akan baik. Tetapi kalau dia berlanjutan dan demam yang tinggi yang tidak reda dengan pemakanan paracetamol, kalau kekurangan air banyak sangat, dia akan menjadi tersangat lemah dan sebagainya. Ini ada dikategorikan sebagai yang simptom-simptom yang lebih serius. Untuk pasien-pasien yang ada cirit-birit atau muntah-muntah, of course kan saya nasihatkan kita banyak minum air. Tapi air garam ini mengandungi mineral-mineral macam sodium dan potasium yang banyak akan hilang kalau pasien tu banyak muntah ataupun cirit-birit. Therefore, kalau boleh pasien tu dinasihatkan minum air banyak. At the same time juga minum air garam ni untuk replacekan kita punya galeng-galeng yang dah hilang. Baik, doktor, selain daripada mengambil air garam ataupun ORS ini, kita difahamkan juga yang kita perlu mengambil air isotonik ya. Jadi ada tak terdapat cara-cara tertentu untuk mengambil air isotonik? Pilihan lain yang dia boleh ambil ialah air isotonik. Tapi isotonik ni kalau boleh pilih yang tak ada gas. Supaya yang penting kita tidak mahu perut tu lebih kembung dan sebagainya. Kita nak just minum air untuk dapatkan mineralnya dengan dan kebanyakan air isotonik ni memberi pesakit tu energi juga. Especially those yang sangat letih ataupun lemah daripada simptom-simptom cirit-birit dengan muntah. Baik. Baik doktor, daripada segi langkah pencegahan kita supaya diri kita ataupun ahli keluarga boleh dihindari daripada mendapat keracunan makanan sebegini, apa yang boleh kita lakukan doktor? Langkah-langkah pencegahan yang kita sebagai keluarga boleh buat, make sure kalau kita pergi ke makan di luar, make sure you choose tempat pemakanan yang bersih, yang selalunya ada grade A, taraf A tu. Okay, that's the first thing. Daripada rumah kita sendiri juga, masa kita menyediakan pemakanan semua, kita mesti membuat pengendalian makanan tu dengan cara yang bersih. Selalu basuh tangan dengan bersih sebelum mulakan any masakan ataupun sebelum kita menyuap kepada baby ke dan sebagainya. Kalau kita nak masak daging dengan telur dan sebagainya, ia mesti dimasak dengan cara yang sempurna. Masa kita beli pemakanan-pemakanan daripada supermarket ke apa, make sure kita cari tin-tin, kalau ada tin-tin makanan dia tidak expired, tidak kemik dan sebagainya, supaya ini boleh usul mencegah kes-kes keracunan makanan lah. Obviously, kalau kita menjaga seseorang yang ada mengalami simptom-simptom tu, kita harus also take precaution. Selalunya kita akan make sure dah pergi tandas dan sebagainya. You have to basuh tangan betul-betul sebelum kita mengendalikan makanan ataupun makan or take any food lah macam tu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor kerana meluangkan masa. Terima kasih doktor. Thank you. Baik, saya kini bersama dengan Dr. Rizwan, Ketua Jabatan bagi Bahagian Pertolongan Cemas ASIC. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Doktor, kita difahamkan baru-baru ini memang banyak kes yang kita dengarkan. Mungkin doktor nak kongsikan sikit apa yang doktor rasakan tentang ini. Semakin hari semakin banyak kes kematian yang kita dengarkan disebabkan tersedak dan sebagainya. Kalau ikutkan baru-baru ni dalam media sosial semua, kita memang nampak banyak kes, terutamanya bayi lah. Kan sampai ada yang letak dalam peti. Letak dalam peti ais. Letak dalam peti ais? Ya, dah jadi macam tu tak nak buat apa. So benda juga agak common, tapi lebih kepada untuk bayi tu memang boleh kata rata-rata selalu terjadilah. Dilihat di hospital dan juga dari akhbar semua boleh nampak kan. So memang benda ni patut orang tahulah at least cara untuk mungkin nak tolong kalau terjadi pada diri kita sendirilah. Betul. So kurangnya kita tahu langkah-langkahnya kan. Tapi sebelum kita nak belajar langkah tu doktor, kalau bayi ni dia susah kita nak lihat dia ni tersedak ke, dia sesak nafas sebagainya. Jadi apa simptom-simptom pertama untuk
melihat dulu bayi ni tersedak tidak. So tercekik ni ada dua jenis sebenarnya, Sofia. Yang pertama adalah yang biasa berlaku, iaitu waktu you makan dia akan tercekik ataupun tersedak pada saluran makanan. Pernah berlaku tak? Selalu. Mesti makan gopoh ni. Okey, saya pun biasa berlaku. Laju sangatlah kita makan. Yelah, laju sangat sebab lapar kan. Yelah. So bila terlalu gopoh, dia tends to lekat dekat kita saluran pemakanan lah. So apa yang berlaku adalah kemungkinan tercekik ni boleh berlaku tersumbatnya pada saluran pernafasan kita. Jadi kalau waktu you nak telan, you pun nak bernafas ataupun nak bercakap, saluran pernafasan akan terbuka juga. Jadi sewaktu nak telan, you bercakap atau bernafas, makanan yang sedang turun dia nampak dua jalan. So tadi Sofia bertanya pasal apa yang kita nampak pada bayi. Bila saluran pernafasan tersekat, secara logiknya pernafasan akan terganggu. Bayi akan menunjukkan macam susah, struggling. Bayi dia tak boleh nak gambarkan saya tercekik atau apa. Kalau yang boleh menangis tu, menangis macam ada muka menangis tapi tak keluar suara. Maksudnya saluran pernafasan, angin nak keluar masuk tu dah disekat sesuatu. Satu lagi yang orang kata kita mudah nampak, dia akan start jadi warna biru pada bibir ataupun hujung kuku dia. Hujung kuku dan bibir. Yes, sebab itu kawasan yang akan mula-mula tak dapat oksigen. Itu yang antara tanda-tanda you nampak pada dia. Katakan bayi ni memang dah tersedak susu dan sebagainya dan tersedak makanan. Berapa lama yang kita ada sebenarnya untuk menyelamatkan bayi tu? Apa window? Untuk kesemua kategori, dia ada 4 minit lebih kurang. Sebab otak kita tanpa oksigen dalam masa 4 minit, dia akan mula melalui proses kematian. 4 minit tu bukan masa yang lama. Bukan masa yang lama. You akan rasa macam bila you tolong tu pun, it's like selama-lamanya. Bila orang panik ni, dia tends to do benda-benda yang salah. Teknik pun tak betul. Sebab itulah kita ada Dr. Rizwan hari ini nak ajar kita teknik yang betul. Kita nak mulakan dengan mungkin golongan bayi dulu. Sebab saya rasa ramai ibu bapa dengan penjaga memang kalau terjadinya keadaan macam ni, dia tak tahu nak buat apa. Okey, boleh. So untuk bayi, biasanya kita akan fokuskan kepada dua keadaan. Sebab bayi ini mudah tercekiknya susu. Betul lah. So itu dalam kategori cecair lah. Untuk yang cecair, apa yang berlaku adalah kita gunakan kelebihan cecair tersebut. Ambil bayi, pegang bayi, letakkan dalam posisi macam you nak menyusukan dia. So saya tak pernah menyusu, tapi rasanya macam ni lah, betul? Kalau pernah tu bahaya. Okey, baik. So yang penting juga untuk bayi, you kena sokong bahagian belakang dia. So satu tangan ni so you ambil kan, you pegang macam ni, support dia punya leher. Rapatkan pada badan. Kemudian you akan iringkan dia. So baringkan dia dalam keadaan tepi. Maksud di atas sideways je lah tepi dia. Kemudian kita akan sengitkan kepala dia lagi rendah berbanding dia punya punggung. Bontot dia ataupun punggung dia. So dalam keadaan tilted macam ni, kita mengharapkan cecair itu keluar dengan lebih mudah dan cara ni juga lebih orang kata selamat, secure. Dan ada orang takatan dia, perlu tak saya tepuk-tepuk belakang dia? You may not, asalkan you dah pegang bayi dengan ketat macam ni lah. Sebabnya saya cakap kenapa posisi tu kena lebih macam ni, sebab banyak je kes ataupun kita terima report lah kan, maksudnya bayi tercekik, lepas tu apa yang dia buat, dia pegang macam ni, tepuk-tepuk, itu antara benda biasa. Sometimes ada orang pegang kaki, dia tepuk belakang. Ada macam ni juga, doktor? Ada, okey. Bahaya. So cara ni efektif atau tidak? Kebanyakan kes efektif, cumanya selamat tak? So kita ada cara yang lebih elok. Apa-apa sahaja kecemasan, kita nak cara yang terbaik sekali lah kalau boleh. Kalau boleh saya nak cuba juga, doktor? Boleh. Jadi macam ni, dan posisi menyusukan anak. Okey, tepat sekali. Macam ni, saya letak tangan di belah punggung. Boleh support kat situ, kat belakang pun boleh. Tapi yang penting posisi kepala perlu direndahkan. Sama ada Sofia sendiri sengitkan badan, ataupun bayi itu sendiri you angkat, dia sengitkan lah. Seperti ini, kalau kita nak tepuk boleh, tak nak tepuk boleh. Dan kalau kita tepuk, di bahagian mana tu, doktor? Bahagian tepuk, biasanya kita akan tepuk antara dua tulang kipas dia, dua tulang belikat dia, shoulder blade. Kan? Jadi sebab itu kawasannya lebih kuat lah. Tapi yang paling pentingnya adalah dia posisinya mengiring sebegini supaya susu ataupun bila air tu mengiring, kita mengalir. buka dia punya saluran pernafasan. Bila dia sengit, air mudah keluar, susu dan sebarang cecair lah. Baik. Untuk yang bayi, untuk pepejal, makanan pepejal yang pernah tengok sebelum ni? Saya pernah tengok lah, tapi mungkin teknik tu salah lah kan, doktor. Baik. So setiap kali bayi itu dah mula tunjuk keadaan tercekik, jadi biasa kita akan masukkan tangan ke bawah, pegang dia punya leher macam ni, support dia punya kepala. You punya tangan dengan akan support dia punya spine, tulang belakang. Okey. So dalam keadaan macam ni, lebih elok kaki itu diletakkan tekangkang supaya dia tak slip. Supaya kita lebih stabil lagi pegang dia. Kalau dia sebelah sini, dia mungkin slip ke sini, betul tak? Lain pula jadi kan. So you masukkan terus. Satu lagi, tangan you akan buat macam C
shape ni, macam bentuk C, dia akan letak pada tulang rahang dia. Yang ni tolong hati-hati kan. Takut terkena dia punya leher dan you cekik dia pula kan. So support sahaja dan kita panggil teknik sandwich. Maksudnya ini roti, sandwich isi, ini roti juga. Kenapa nak buat sandwich? Sebab you akan pusing. Bayi ni kita perlu pusingkan ke atas tangan kita satu lagi, secure, dan kedudukan kepala bayi lepas tu mestilah ke bawah lagi rendah berbanding dia punya bahagian punggung dia. Dan dinasihatkan juga untuk you cari satu tempat yang teguh supaya tangan ni kita boleh letak. Biasanya kita akan buat pasang kuda-kuda lah. Kuda-kuda. Kan, kuda macam ni, kaki ke depan sikit dan you letakkan paja you punya paha. So, kita gunakan paha kita untuk stabilkan posisi kita lah. Sekarang kita nak tepuk. Tadi tepuk kat mana, Sofia? Kita tepuk di bahagian tengah, di bahagian belikat kan? Ya, antara dua tulang kipas bayi. Tepuk mula tumit tapak tangan dengan 5 kali tepukan belakang. 5 kali tepukan. Alright, tepukan pula kalau boleh tolong jungkitkan you punya jari lah. Maksudnya bila nak tepuk, jangan jari tepuk dia punya kepala. Okey, so tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Lepas 5 yang ni, you akan pusing balik bayi ke hadapan, letak pada kaki yang lain, senang. 2 jari di tengah-tengah tulang dada dia, you akan tekan 5 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk menyelamatkan tercekik pada bahagian bayi, kita akan ada 2 keadaan lah. Maksudnya 2 cara, iaitu 1 kat belakang, 1 kat depan. Baik. 2 tu pula kita kena alternate selepas 5 kali, 5 kali, 5 kali. Lagi efektif. Okey, ini untuk kalau bayi tercekik, tersedak susu dan juga pepejal. Lepas ni kita nak lihat pula bagaimana kita nak mengenali kanak-kanak pula, doktor. Ya, boleh. Baik, Dr. Rizwan, tadi kita dah belajar sedikit tentang cara kita nak selamatkan bayi. Bagaimana pula kalau yang tersedak ataupun tercekik tu kanak-kanak? Kanak-kanak, okey. So kanak-kanak dia akan lain sikit lah. Sebab kita tak boleh nak pegang macam bayi. Tapi cara pun sama, kita akan lebih pergi kepada bahagian depan lah. So kalau kanak-kanak dia tercekik, so biasanya orang yang tercekik dia akan pegang bahagian leher dia. Betul tak? Sebab dia tercekik kan. So kalau dia tunjuk tanda-tanda pegang bahagian leher, tak apa dia tak boleh nak bercakap kan, dia macam struggling. So kita akan ke belakang dia dan kita akan support dia. Salah satu kaki mungkin berada sikit di antara dia punya kaki. Baik. And then you akan cari bahagian pusat mangsa. Lepas tu letakkan satu genggaman dengan ibu jari di dalam lah. Letakkan saja di atas pusat sikit. Satu lagi tangan you akan support dan you akan buat tekanan, maksudnya ke dalam dan ke atas. So you akan betul-betul sentak. 1, 2, 3 sampai benda tu keluar. Jadi sekuat yang mungkin ya? Sekuat mungkin yang kita rasa berpatutan untuk dia lah. Satu lagi cara, kalau dalam keadaan berdiri, you akan tahan mangsa dengan belakang ni. Baik. Satu tangan sahaja, tempat yang sama, maksudnya pusat, atas sikit. Kemudian you akan sentap samalah. Cumanya at least kena tahan. Sebab kalau tak ada tahan, kita tolak, dia akan ke belakang. Dia tends tu budak ni terangkat bila kita buat macam ni. Takut dia terlalu kuat kan, dia terangkat kan. Kita tak nak dia bergerak pun. Kita nak perut dia yang bergerak masuk dalam. Jadi lebih baik kita selaraskan ketinggian, cari pusat dan tarik ke arah situ. Bila orang tercekik, apa yang diorang tak boleh buat adalah dia tak boleh batuk. Sebab batuk itulah orang kata reflect natural semua jadi yang patut kita boleh ada untuk keluarkan barang yang tercekik. Kita cuba untuk buat batuk tiruan. Okey. Jadi untuk makanan pepejal dan juga air sama juga lah. Sama saja. Walaupun manuver ni nampak je senang, tapi memang boleh selamatkan nyawa kanak-kanak ni kan? Ya, sangat penting lah. Kalau tak buat, takut benda tu melekat terus dan dia boleh pergi pada kematian sebenarnya. Lagi-lagi 4 minit je yang kita ada untuk selamatkan dia. Sama saja cara dia macam dewasa. Oh, dengan dewasa pun sama? Konsep yang sama, cuba untuk kita induce ataupun kita cuba bentuk balik dia punya batuk tiruan tu. So, abdominal thrust tu ataupun Heimlich maneuver tu kita akan buat pada orang dewasa juga. Cuma bezanya pada orang dewasa ni, mungkin dia kena lebih kuat lagi. So, maksudnya takkan you nak buat budak-budak sama macam you buat pada kawan you yang dewasa. Okey, dewasa kita tak payah agak-agak lah. Tak payah gagap, memang pantai terus. Okey, faham. Mungkin doktor nak tunjukkan kepada saya. Ya, boleh. Boleh jadi mangsa? Boleh. Boleh. Alright, kalau macam tu saya mungkin perlukan sahabat saya untuk tunjukkan. So, Sofia. Okey, baik. So, biasanya kalau tercekik, apa yang akan berlaku, Sofia? Ya, maksudnya you akan pegang sini juga. Okey, so tanda-tanda akan kita nampak pada orang dewasa, tak boleh bercakap, tak boleh bernafas, dia tak boleh batuk dan juga muka mungkin akan tukar jadi biru pada bahagian bibir. Biasanya bila you nampak orang pegang air, so you nak datang tolonglah. So dia akan datang, dia akan tanya,
Cik boleh bercakap atau tidak. Cik tercekik ke? Boleh tolong? Okey, so kalau contoh you datang, Cik tercekik ke? Saya tercekik. Habis tak tercekik Itu maksudnya tak tercekik. Dia mungkin tercekik pada saluran makanan. Makan. Okey, itulah cara kita assess dia ni tercekik ke tidak. Betul tak? Okay. So kita kena tanya dulu. Sebelum buat benda, kena tanya. Alright, lepas tu you akan minta kebenaran mangsa. Kan? Cik, saya tolong boleh tak? Alright, so dia akan pergi ke belakang dan first kali dia akan stabilkan kedudukan dia dengan meletakkan satu kaki di antara dua kaki mangsa. In case mangsa nak pengsan ke depan ataupun dia terbalik ke atas kita, kita ada kestabilan. Okey. Lepas tu satu tangan, tak kisah kanan atau kiri, kita akan cari pusat mangsa. Lepas tu satu lagi tangan, dia akan buat genggaman macam nombor 4 dengan ibu jari di dalam buat genggam. Genggaman itu akan diletakkan sedikit sahaja di atas pusat. Kemudian tangan yang you tanda untuk pusat tadi, support, sokong tangan genggaman dan you ready untuk buat abdominal thrust. Which is satu sentapan yang kuat ke dalam dan ke atas. Boleh kata macam huruf J lah, kita kata senang. Tak pun 45 degree macam tu. Okey, orang dewasa kadang-kadang dia makan seorang-seorang. Saya lah tu. Ya, makan seorang-seorang, bawa bekal, tak nak kongsi dengan orang, tiba-tiba tercekik. Apa nak buat? Boleh ke selamatkan diri sendiri? Of course kena selamatkan, kau tak mati. Okey. Okay, alright. So sama ada you boleh try buat Heimlich maneuver. Okay, kita buat sendiri, kita tahu pusat kita kat mana. Letak saja dan tarik ke dalam lah. Cumanya kaedah ini mungkin kita akan rasa secara teorinya kurang berkesan. Ya, sebab kita tahu kita akan sentap kuat sakit, so you akan buat separuh hati, tak sepenuh hati. Okey, so cara yang lebih baik kita akan gunakan objek yang sekeliling kita. Objek. Contoh kerusi. Kerusi adalah yang terbaik lah. Biasanya untuk kerusi, kita perlukan kerusi yang kedudukan dia boleh kata hampir tak terlalu rendah daripada kita punya bahagian pusat. Dan pastikan kawasan atas tidak ada benda-benda tajam macam kerusi pengantin tu. Dan juga dia tak ada roda. Kerusi yang paling basic, paling simple paling basic. Tapi katakanlah dalam office, kerusi yang dibekalkan oleh syarikat hanya yang beroda. Macam mana tu? So fikir logik sikit, bawa kerusi tu ke dinding dulu. Kan? Jangan buat daripada tengah-tengah bilik. Nanti dia akan macam sana. Okay? Okey, so kreatif lah doktor ni. Okey. Saya dah jumpa kerusi ni. Macam mana cara? Jumpa kerusi, dalam keadaan panik tu akan grab bahagian kerusi dengan dengan stabil. Okey. Dan you akan dropkan berat badan you di atas kerusi ni pada bahagian pusat. Atas pusat tu tadi. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Okey. So you tahu mana atas pusat kan? So you drop saja. Buat banyak kali lah. So bila you drop tu, dia punya impak itu macam kita buat Heimlich maneuver tadi. So selain daripada kerusi, mungkin you boleh guna apa sahaja yang ada. Kalau meja contohnya benda yang ada pada berdekatan dengan mangsa, kaedahnya mungkin agak berbeza dan mungkin tak berapa berkesan. Sebab apa? Kita nak gunakan kerusi ni, kita jatuhkan berat badan kita. Tapi bila meja, kita yang kena actually tolak badan kita ke arah meja lah. Adakah ia sebetulnya boleh dilakukan? Dalam apa jua dalam kecemasan, dah you seorang-seorang, tak ada cara lain, maka gunakan apa yang ada. So kalau meja, you akan langgarkan sahaja pada bahagian perut lah. Juga di bahagian atas bahagian atas pusat itu juga. Point itu tetap sama landmark. Antara benda lain mungkin railing ke, tempat pegang. Jangan balkoni rumah dah lah ya. Okey, jangan balkoni rumah tu tak. Sebab apa takut? Flip over jatuh sana pula kan. Tapi kalau kita maksudnya benda tumpul yang boleh kita bagi tekanan pada perut kita, tak kisah apa pun. Asalkan tekanan tu diwujudkan di bahagian tu, makanan tu boleh dikeluarkan. Sebab kita nak mencipta batuk tiruan. Ini semua menjadi tanggungjawab kita lah untuk belajar perkara-perkara asas kecemasan ni. Apa pun, terima kasih doktor bersama saya hari ini, kongsi segala ni. Terima kasih juga doktor. Keracunan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi, kita perlu awasi pemilihan makanan dan minuman kita. Jangan lupa juga untuk mengawasi kanak-kanak dan juga warga emas daripada terambil ubatan yang tak sepatutnya. Ibu bapa dan pengasuh juga perlu mempelajari langkah-langkah kecemasan sekiranya bayi tersedak. Ini mampu menyelamatkan nyawa mereka. Kesedihan keluarga yang terpaksa menanggung kehilangan seseorang yang tersayang pastinya tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Jadi kemalangan seperti ini perlulah dihindari sebaik mungkin. Semoga perkongsian saya selama 7 episod ini mampu memberikan manfaat yang baik kepada anda semua. Dan mewakili tim produksi Alert 2019, terima kasih. Jaga diri, kekal alert.